Amiruddin tersenyum bahagia sambil memandang sampul surat di tangannya. Dokumen di dalamnya menjadi bukti cintanya kepada Humairah, istrinya yang kini sah menjadi miliknya. Humairah yang duduk di sebelahnya bertanya tentang isi sampul itu, tetapi Amiruddin lebih tertarik untuk memastikan jari istrinya sudah sembuh. Humairah tersenyum manja, mengenang saat Amiruddin menyarungkan cincin pernikahan walaupun dalam keadaan tangan bersimen dan kaki terseliuh. Amiruddin mengakui kesilapannya sebelum ini yang pernah meminta kembali cincin tersebut dan berjanji untuk menjaga Humairah sepenuh hati. Mereka berbual mesra tentang kehidupan di kampung dengan Humairah cuba mengusik suaminya. Amiruddin menegaskan bahawa kebahagiaannya bukan terletak pada tempat tetapi pada kehadiran istrinya di sisinya. Dia kemudian memberikan sampul surat itu kepada Humairah. Setelah membacanya, Humairah terkejut kerana nama rumah itu telah ditukar kepadanya sebagai hadiah daripada suaminya. Walaupun terharu, Humairah menegaskan bahawa cinta Amiruddin sudah cukup baginya. Namun Amiruddin tetap mahu memberikan hadiah itu sebagai tanda kasihnya. Ketika mereka sedang bermesra, nenek bunga muncul dan mengusik kemesraan mereka, membuat pasangan itu tertawa. Amiruddin kemudian memberitahu bahawa dia akan memperbaiki rumah mereka sebelum mereka berpindah ke sana. Namun, Humairah tiba-tiba berubah nada, menyatakan lebih selesa di rumah lama daripada di rumah itu sekarang. Amiruddin menyedari ada sesuatu yang mengganggu perasaan istrinya dan ternyata ia berkaitan dengan Dahlia. Humairah cemburu kerana Dahlia masih mendekati Amiruddin, malah berterima kasih kepadanya kerana membelikan kain berwarna oranye, warna kegemarannya. Humairah naik angin apabila Amiruddin kelihatan terlalu mempercayai perubahan Dahlia yang sebelum ini pernah cuba memisahkan mereka. Amiruddin cuba menenangkan keadaan, tetapi jawapannya yang jujur bahawa dia dahulu sering membelikan kain untuk Dahlia hanya menambah kemarahan Humairah. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dalam keadaan marah, meninggalkan Amiruddin yang kebingungan. Di pertengahan jalan, Humairah bertembung dengan Dahlia yang semakin berani mencabar dan memperlekehkan perasaannya. Dahlia dengan sinis menyatakan bahawa dia akan mendapatkan apa yang diinginkannya, malah mengungkit nasib buruk yang menimpa orang yang menganiayanya sebelum ini. Humairah membalas dengan penuh kemarahan, memberi amaran bahawa Tuhan pasti membalas perbuatannya. Namun Dahlia terus tersenyum sinis, seolah-olah yakin dia akan menang. Dengan hati yang membara, Humairah berlalu, meninggalkan Dahlia yang penuh dengan muslihatnya. Amiruddin baru sahaja selesai solat berjemaah di surau, tetapi dia tidak menunggu lama untuk pulang ke rumah. Hatinya resah kerana sejak petang tadi, Humairah masih merajuk dan enggan bercakap dengannya. Istrinya begitu marah kerana dia melayan Dahlia, walaupun dia tidak mempunyai sebarang perasaan terhadap wanita itu. Amiruddin sendiri hairan dengan sikap Dahlia yang suka mencari pasal dengan Humairah, malah dia mula curiga akan niat sebenar wanita itu. Ketika Amiruddin mahu beredar dari surau, Dahlia tiba-tiba menegurnya dan menyatakan bahawa dia masih mencintainya, mengungkit kembali kisah lama mereka. Amiruddin berang kerana mereka tidak pernah bercinta dan dia hanya menyayangi Humairah. Dahlia malah sanggup bermadu dan memburukkan Humairah, tetapi Amiruddin tetap mempertahankan istrinya. Dia memberi amaran keras agar Dahlia tidak mengganggu rumah tangganya dan berlalu pergi, meninggalkan Dahlia yang sakit hati kerana ditolak mentah-mentah. Sampai di rumah, Amiruddin mendapati Humairah masih merajuk, tetapi dia tetap memujuknya dengan penuh kasih sayang. Perlahan-lahan rajuk istrinya reda dan mereka kembali mesra, saling bersuap makanan. Nenek bunga yang memerhati hanya menggeleng melihat kemesraan mereka. Namun, suasana berubah apabila Senah datang membawa berita mengejutkan. Dahlia ditangkap berdua-duaan dengan Abdul, seorang pekerja ladang ayam, di kebun pisang. Nenek bunga mengamuk besar, menuduh Dahlia memalukan keluarga. Senah memberitahu bahawa orang surau menyarankan Dahlia bernikah dengan Abdul untuk menutup aib, dan nenek bunga bersetuju tanpa berfikir panjang. Dahlia menangis dan merayu tidak mahu berkahwin dengan lelaki itu, malah mengaku bahawa dia benar-benar insaf atas perbuatannya. Namun, Amiruddin dan Humairah hanya diam dan naik ke atas, membiarkan Dahlia dengan keputusannya sendiri. Sama ada keinsafannya benar atau tidak, hanya dia yang tahu.
Humairah berasa sangat letih selepas seharian bekerja di pejabat kerana banyak masa sebelum ini dihabiskan di kampung membantu suaminya, Amiruddin, mengurus kebun pisang. Walaupun papanya bercadang mencari pengganti untuk jawatannya, Humairah tetap mahu menyelesaikan projek-projek yang diurusnya terlebih dahulu. Amiruddin sebenarnya mahu dia berehat di rumah dan tidak perlu bekerja. Malah sangat memanjakannya hingga sekadar mengangkat cawan pun dia tidak benarkan. Namun Humairah tidak kisah, malah menyukainya kerana itu tanda kasih sayang suaminya. Ketika di pejabat, rakan baiknya Hasnah mengajaknya makan bersama, tetapi Humairah menolak kerana mahu menunggu Amiruddin dan menikmati masakan nasi lemak Kak Lili di restoran kakaknya. Hasnah mengusiknya seperti pasangan baru berkahwin kerana tidak mahu berenggang dengan suami. Tidak lama kemudian Humairah menerima panggilan daripada nenek bunga yang berasa sakit hati kerana Dahlia, saudara mereka, datang mengadu masalah. Dahlia yang sebelum ini berkahwin dengan seorang lelaki bernama Kudin kerana tertarik dengan harta dan gaya mewahnya, kini menyesal kerana mengetahui suaminya hanyalah seorang pemandu dan bukan orang kaya seperti yang disangkanya. Nenek bunga marah dan enggan ambil peduli akan nasib Dahlia yang kini terpaksa menerima akibat daripada pilihannya sendiri. Selepas menamatkan panggilan, Humairah menggeleng, tidak terkejut dengan perangai Dahlia yang tidak berubah. Ketika Amiruddin tiba di pejabatnya, Humairah segera mendekati suaminya dengan manja. Amiruddin menjelaskan bahawa dia baru sahaja menghantar dokumen penting bagi pihak pekerjanya yang bercuti sakit. Humairah sedikit merajuk kerana tidak suka melihat suaminya melakukan tugas orang lain. Tetapi Amiruddin mengusiknya dengan mengatakan bahawa dia sanggup menjadi penghantar dokumen jika bosnya secantik Humairah. Mereka berbual mesra dan Humairah mengambil kesempatan bertanya tentang Afifah, bekas kekasih suaminya. Amiruddin menjelaskan bahawa dia telah berterus terang kepada Afifah bahawa hatinya hanya untuk Humairah. Afifah sendiri menyedari bahawa cinta Amiruddin tidak pernah berubah dan hanya Humairah yang sentiasa ada dalam fikirannya. Mendengar pengakuan itu, Humairah berasa terharu dan semakin yakin dengan kasih sayang suaminya. Amiruddin kemudian bertanya kepada istrinya sama ada dia tahu siapa yang telah sengaja pancitkan tayarnya ketika di hospital. Humairah terkejut, tetapi sebelum Amiruddin sempat menjawab, dia mula menyindir suaminya yang terlalu risau akan Afifah. Amiruddin hanya tersenyum dan mendedahkan bahawa dia sendiri yang memancitkan tayar itu kerana tidak mahu Humairah memandu seorang diri dalam keadaan mengandung. Dia memastikan Humairah selamat menaiki teksi sebelum pulang. Malah selama ini dia sentiasa mengikuti istrinya secara diam-diam untuk memastikan keselamatannya. Humairah tersentuh dengan perhatian dan kasih sayang suaminya, malah menitikkan air mata. Dengan penuh kasih mereka saling mengungkapkan penghargaan antara satu sama lain. Di penghujung perbualan, Humairah mengucapkan terima kasih kerana Amiruddin sudi menjadi imamnya dan memimpinnya hingga ke syurga. Amiruddin berjanji untuk terus mencintainya hingga ke akhir hayat. Mereka saling berpelukan dengan penuh kasih sayang, merasakan kebahagiaan yang tidak terungkap. Bagi Humairah, Amiruddin adalah syurganya, kebahagiaannya, dan dia berdoa agar Allah memanjangkan jodoh mereka hingga ke hujung nyawa.